Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ni aku ada satu handphone. Okay, handphone daripada Xiaomi lah. Itu handphone mid range daripada Xiaomi, iaitu Redmi Note 9S. Ni aku dah unbox dah. Aku beli set Malaysia, set EIN. Okay, set ni aku ada versi 6128 yang akan aku review sekejap lagi. Okay, sekejap aku buka kotak ni. Okay, ni handphone dah, aku dah buka dah. Okay, ni handphone dia. Okay, ni handphone dia. Aku dah masukkan sekali dengan dia punya casing. Sekejap aku masukkan ni. Okay, ni handphone dia. Okay, aku masukkan dia punya casing. Okay, casing dia biasa je lah. Dia tak berapa tebal sangat. Dia nipis je. Lebih kurang macam dapat macam tu lah. Dia lembek lah. Okay, then korang akan dapat ni SIM tray macam biasa, booklet. Tu saja. Dan dalam ni korang akan dapat charging brick. Yang ni dia support sampai 22.5 watt. Okay, tapi handphone ni yang peliknya support sampai 18 watt saja. Okay, tapi charging brick dia bagi lebih lagi lebih power lagi pada handphone boleh support 18 watt. Okay, yang ni kabel USB type A to type C. Okay, itu sajalah. Okay, kita balik kepada handphone. Okay, ni Redmi Note 9S aku dah set up semua. Okay, ni korang boleh tengok dia punya fingerprint agak laju. Yang ni dia guna fingerprint jenis side mount lah. Okay, macam Sony, macam dulu lah, Sony dulu. Dah lama sebenarnya aku tak pakai handphone Xiaomi ni. Last kali aku pakai Xiaomi Mi 90 Pro. Itu yang ni aku beli pula sebab nampak macam spek dia macam power juga lah kan. Dengan 920G Snapdragon 920G, bateri 5020 mAh, memang besar. Tu dengan 18 watt charging, memang laju. Dalam masa kurang daripada 2 jam dah penuh 5020 mAh tu. Dia laju lah kan. Dengan bateri dia memang tahan. Aku test, sekejap lagi aku bagi tahu kat korang. And then dia ada screen Full HD. Yang ni diorang panggil dia 6.67 Full HD Plus dot display. Panggil dot display lah, tapi dia sebenarnya punch hole display sebab dia ada lubang kat atas tu kan. Okay, dan spek yang lain dia ada 4 kamera. Okay, 48 megapiksel wide biasa, ultra wide, 2 times zoom, dan satu lagi depth sensor. Yang ni untuk portrait lah. Okay, and then kat atas ni dia ada infrared sensor. Korang boleh control TV, aircon, ikut korang lah. Yang ni memang extra function lah. Memang selalu handphone Xiaomi ni ada lah. Terutama adalah Redmi line up ni selalu ada lah infrared. Okay, atas ni speaker, bawah ni ada iPhone jack. Ni USB type C, speaker satu saja, mono speaker. Ni sayang lah sebab handphone ni macam best juga lah. Kalau boleh handphone ni besar, jadi kalau dia boleh ubah setup stereo speaker lagi bagus sebenarnya. Okay, aku lebih prefer stereo speaker walaupun kurang kualiti, tapi okey lah daripada ubah mono speaker je kan. And then dia punya speaker pun nanti aku akan test. Okay, itu lagi satu dia ni. Sekarang ni dah makin pupus lah. Okay, 3.5mm headphone jack. Yang ni masih dikekalkan. Selalunya mid range akan dikekalkan lah, kebanyakannya lah kan. Okay, and then okay, dia punya screen dan juga dia punya belakang ni adalah glass, Gorilla Glass 5. Okay, Gorilla Glass 5 depan dan belakang. Dia menggunakan design sandwich glass, dan tengah ni dia pakai frame. Frame ni plastik lah sebenarnya, tapi korang boleh rasa lah plastik tu. Okay, pegang tu agak premium sebab korang terlupa yang benda ni adalah plastik. Bila korang betul-betul pegang, korang akan nampak, korang akan rasa benda ni adalah plastik. Okay, dia lebih kurang macam Pocophone lah. Okay,
Okey, ni aku akan bagi tahu satu satu benda yang agak kontroversi lah dengan handphone ni, iaitu dia punya screen. Okey. Dia punya screen ni Full HD 6.67 Full HD. Okey. Kontroversinya pasal screen ni tentang kualiti dia. Okey. Kualiti dia ni bagi aku okey. Tak ada masalah sebenarnya. Tapi ada setengah-setengah orang yang terlampau teliti sampai nampak bleeding ataupun apa. Tapi mungkin aku dapat set yang okey kot. Mungkin lah. Sebab bagi aku okey lah. Kalau korang tengok dekat tepi ni apa semua ni okey lah, tak ada bleeding apa pun. Cuma korang nampak bleeding dekat kamera tu lah sikit. Tu pun kalau korang cari betul-betul, korang akan nampak lah bleeding tu. Dia macam shadow lah kan. Tapi bagi aku untuk LCD ni memang akan ada bleeding. Sebab dia punya dia gunakan brightness daripada bawah. Jadi dia akan tembak lah kalau dekat mana-mana yang ada segi-segi ataupun bucu-bucu tu, dia memang akan obvious lah nampak benda tu. Okay, aku akan bagi hard brightness untuk korang tengok betul-betul. Okay, aku akan cari background warna putih lah. Okay, senang sikit nak nampak. Okay, kita try tengok putih. Okay, korang boleh tengok memang tak nampak apa lah. Okay, bagi aku okey lah, boleh accept lagi. Sebab bukannya korang nak tengok secara teliti sangat pun kan. Okey lagi. Okay, bagi aku okey, acceptable lagi. Sebab kalau korang main game ataupun apa-apa masih boleh main tanpa gangguan. Okay, itu saja. Kalau korang masih kira untuk beli handphone ni daripada segi screen tu, aku kalau korang daripada kalau korang daripada handphone lama pun pakai LCD, masalah ni tak nampak sangat lah. Okay, bagi korang yang daripada AMOLED nak pergi ke LCD, bagi aku memang korang akan nampak lah perbezaannya. Okay, itu saja. Bagi aku dia punya cerahan pun okey, cuma dia tak kalau dekat luar tu korang tak nampak apa. Kalau macam kat luar tu korang kena up brightness paling tinggi lah, dan boleh lah nampak lagi kan sikit-sikit. Tapi kalau betul-betul direct sunlight tu macam susah sikit lah, sebab LCD dia tak berapa nak cerah kan, tak berapa nak bright sangat. Okay, itu saja mengenai LCD. Mengenai bateri, bagi aku satu pujian benda bateri ni. Okay, sebab dia letakkan 5020 mAh. Okay, kita tengok aku punya penggunaan. Aku guna handphone ni dalam masa 2-3 hari macam tu lah. Okay, yang aku tengok performance untuk bateri usage. Aku ada main Mobile Legends sikit, dan aku ada main COD kot kalau tak silap, Mobile Legends. Dan apa ni 50 minit aku main. Okay, 50 minit. Bateri pun okey, standby pun okey, tak ada masalah. 1 jam 28 minit, bateri masih ada 77%. Okay, Android system pun masih bawah pada screen. Jadi okey lah. Kalau Android system ni dekat atas, maksudnya ada problem sikit lah. Okay, itu saja. Dan aku akan buat speaker test sikit. Speaker test untuk YouTube. Okay, dia punya speaker dia macam biasa je, cuma dia kuat lah. Okay, kalau korang buka yang paling tinggi tu, korang boleh dengar lah. Cuma dia punya bass dengan treble dia pun biasa je, berbaloi lah dengan harga dia. Okay, next kita akan ke dia punya kamera. Dia adalah 48 megapiksel. Main kamera dia 48 megapiksel f1.8. And then yang second adalah 8 megapiksel f2.2 ultra wide. Okay, dia memang lebar, sudut lebar.
Dan yang ketiga adalah macro kamera. Okey, kalau korang nak tengok gambar dekat daripada sudut dekat, ini adalah kamera dia lah. Okey, yang keempat, kamera yang keempat adalah kamera untuk depth sensor lah, untuk korang tangkap gambar potret dan sebagainya lah. Dia boleh tangkap gambar potret orang ataupun objek, tak ada masalah. Okey, aku akan bagi korang tengok gambar-gambar, contoh-contoh gambar kat sini. Okey, bagi kamera selfie, kamera dia sebesar 16 megapiksel f2.5. Bagi aku kamera ni adalah baik lah. Kalau korang boleh tengok contoh dia, aku tengok gambar dekat sini. Ini adalah beauty mode, aku tak off tadi. Bagi aku sharp okey, tak ada masalah. Boleh digunakan. Yang ni aku dah off dia punya beauty lah. Kau tengok dia punya cutting edge dia pun bagus. Dia punya view dia pun dia wide sikit. Jadi korang boleh selfie dengan kawan-kawan korang, tak ada masalah. Dari segi performance, aku tak mau letak benchmark kat sini, sebab kalau ikut benchmark tu dia taklah menggambarkan kita punya kegunaan seharian. Jadi aku akan buat gaming test untuk korang. Kalau korang nak tahu, yang ni storage phone ni dia menggunakan UFS 2.1. Maksudnya dia tak guna eMMC lah. Maksudnya dia punya transfer rate untuk baca dan juga write and read dia laju lah, maksudnya 2.1 kan UFS. Jadi handphone ni memang dari segi performance dia tak ada bottleneck lah. Okey, dia menggunakan handphone ni menggunakan RAM yang agak baru, iaitu DDR4X. Yang ada dekat tangan aku ni versi 6GB RAM dan 128GB storage. Jadi korang boleh tengok okey performance dia lah. Okay, aku akan bagi gaming test sikit korang, bagi korang nampak gambaran. Okey, jom kita tengok gaming test. Okey, dah masuk. Okey, ini aku set. Okey, kalau korang nak pergi ke very high, dia akan jatuh, dia jadi very high juga dekat frame rate ni. Okey, dia tak pergi ke max. Bila korang select high, baru dia akan ada option ke max. Dan option untuk yang bawah ni pun belum ni tak ada. Okey, jadi kalau korang main, tak ada masalah lah, dia akan kekal ke 60 frame per second. Oh tak, dia cuma pergi sampai ke 60 frame per second. Okay, lagi kita akan main sikit, kita akan tengok dia punya performance ketika main game ni. Okay, spek untuk gaming mid range. Okey, lepas mid range 720G ni dia akan pergi step ke series 800, iaitu series flagship untuk processor lah. Okey, bagi yang ni kira antara yang terpower lah. Bagi kau tengok. Oh, wah, kena. Aku dah cakap aku tak kerti main. Mentor mati. Okey, tengok Okey, 58 frame per second. Okey lah tu. Kira masih mengekalkan dia punya ni. Okey, semua. Uish, Ciki Mac. Allah, ramai sangat orang. Memang tak boleh nak belah. Memang kena kepung.
kan. Kan malah lah. Aduh, apa benda. Kita tak power nak main. Boleh lah sikit-sikit. Oh lemak, habis peluru pula. Aduh, hai. Okey, sampai situ je lah. Malas aku nak main. Tak ada power. Okey, keluar Mobile Legend. Aku memang tak power sangat lah untuk main game ni. Aku memang nubis-kubis lah. Kalau korang nak bandingkan dengan gameplay korang lagi power lah. Aku cuma nak try performance info ni macam mana. Okay, info yang ni pun 58 FPS, 59. Okay, tak ada masalah. Korang boleh tengok. Okay, setting untuk in-game ni aku takkan main lah. Aku akan tunjuk ke korang setting saja. High frame rate mode boleh on. Lepas tu dah boleh ke ultra lah. Ultra tu maksudnya 60 frame per second lah. Okay, itu sajalah. Ni hero yang aku tunjuk ke korang. Dia punya smoothness. Okay, not bad. Orang main pun tak panas. Aku tak ada suhu untuk baca rekod penggunaan suhu semasa. Aku tak ada. Jadi aku akan buat macam tu je lah, bagi korang secara rasa dengan tangan je lah. Okay, and then PUBG. Okay, PUBG kita tengok dia punya grafik saja. Gameplay aku tak masuk kot. Boleh pergi training mode. Aku akan tunjuk korang masuk training mode je lah. Kalau korang tengok kan, screen dia tak ada masalah pun, tak ada bleeding apa pun. Okey je, boleh main. So far okey kan. Tak aku cakap sebenarnya kita mencari kelemahan sesuatu tu kita akan jumpa lah kan. Kalau kita tak cari, kita main macam biasa je, memang kita takkan nampak lah benda tu. Okay, so far so good. Macam mana nak bangkah dia ni? Okey, ni grafik dia yang aku ambil. Dia tak optimize lagi. Silap aku dah boleh sampai ekstrim, tapi untuk processor ni boleh sampai ekstrim masa aku. Tapi dia sampai ultra je. Walaupun aku tak smooth, tapi dia sampai ultra. Kalau aku letak dekat atas lagi, aku tak boleh. Ultra HD tak boleh, HDR pun tak boleh. Kalau masuk HD dia jadi high saja. Jadi smooth dengan ultra aku akan ambil yang paling smooth lah kan. Okay, dan kita masuk dekat training. Tunjuk korang. Okay, tengok tak ada bleeding apa pun. Kalau korang tengok betul-betul, mungkin korang akan nampak sikit-sikit lah, tapi taklah obvious sangat. Okay, bagi aku untuk gaming, handphone ni okey, boleh direkomend lah kepada kawan-kawan, ataupun korang boleh pakai sendiri kan. Mana dia pun senjata. Okey, mana dia ni? 8. Okey, 8. Aku rasa kalau ada ekstrim lagi power kot. Kalau ada ekstrim lagi power. Yang ni sekejap aku tengok dia punya maksimum untuk high frame rate dah. 57 frame rate, 57 frame per second. Okay, korang tengok, boleh main, tak ada masalah. Cuma bukan yang maksimum lah, yang korang boleh set.
Okay, lagi satu aku akan cakap pasal dia punya MIUI 11 ni lah. Tu pasal bawah sedikit lah. Okay, diorang dah pihak Xiaomi telah keluarkan MIUI 11. Okay, MIUI 11 ni korang boleh tengok dia based on Android Q. Okay, Android Q and then the Android 10 lah, Android Q, Android 10 sama. Okay, MIUI 11 dan 128GB. Yang tu yang aku ni lah, ni Android 10. Yang bestnya ada beberapa perubahan lah dekat MIUI 11 ni. Bila korang nak masuk ke tepi dia, iaitu dia punya chef lah kan. Okay, dia punya chef dia korang masuk ke Google Fit tu. Okay, tak macam dulu kan. Kalau macam dulu, contoh OnePlus lah kan, kalau macam dulu korang akan masuk ke macam chef dia memang aku pun tak faham sangat yang jenis macam ni. Dia macam buat shortcut lah untuk korang kan. Okay, dulu pun Xiaomi macam tu juga. Sekarang dia orang dah ubah untuk jadi lebih kepada stok. Sebab stok saja yang ada chef macam ni kan. Sekarang stok, dan sekarang ni banyak handphone-handphone yang dah mula adapt untuk sediakan chef Google Fit ni. Okay, dan lagi satu, phone pun dia dah tak guna apps Xiaomi. Dia gunakan direct apps Google Phone. Jadi dia sama macam stok, macam Pixel apa semua tu kan. Okay, messaging pun sama, guna stok apps juga untuk messaging, stok Google App. Dan semua itu sajalah. Okay, bagi aku recommend handphone ni kepada korang. Kalau korang ni jenis yang suka bateri tak bertahan lama, korang tak ada masa untuk sentiasa nak charge handphone korang, jadi aku recommend handphone ni. Kalau korang boleh, seboleh-bolehnya dapatkan yang 6GB RAM dan 128GB storage lah. Sebab penggunaan RAM sebesar macam 4GB tu macam kurang sikit lah. Dia macam dah ke maksimum untuk penggunaan Android kan. Okay, untuk 4GB RAM, kalau korang boleh dapat 6GB RAM, ok lah, dia jadi macam lebih orang kata ada spare lah untuk Android system tu makan RAM tu kan. Jadi ada lebih tu, korang boleh buat macam-macam tugasan lagi tanpa lag. Okay, bagi aku lebih berpuas hati untuk 6GB RAM. Korang boleh dapatkan yang 6GB RAM ni dengan harga official Malaysia set RM899. Okay, dan 464GB RAM korang boleh dapatkan dengan harga 799. Maksudnya dia hanya beza 100 untuk spek untuk yang korang dapat sekarang ni. Untuk yang korang dapat untuk handphone ni, aku rasa amat berbaloi lah dengan UFS 2.1, DDR4X. Okay, dengan full dot display ni. Okay, bateri 5020. Jadi aku rasa memang agak berbaloi lah dengan harga 899 tu. Jadi kita pejam mata sikit lah dengan kekurangan dia ni, iaitu dengan frame plastik, speaker yang biasa, dan juga sedikit kekurangan pada skrin lah. Bagi aku sedikit je lah, taklah teruk sangat. Masih boleh diterima lagi lah. Okay, bagi aku itu saja dari SZ Review untuk review handphone kali ni. Okay, harap korang enjoy dan korang dapat menjawab sedikit persoalan yang ada pada korang tu pada review yang akan datang. Assalamualaikum dan stay at home. Okay, bye.